4一3四salah. 1 2 3. 1 2 3. Wah, 1 2 3. Ni. Okey, timer. Okey, ada lagi. Okay. 1 2 3. Boleh ni, saya boleh ni. 1 2 3. Mengumumkan ketibaan atlet Paralimpik Malaysia masuk ke dalam stadium. Janganlah ikut aku jalan. Ya, wow, rasa macam masuk dalam stadium betul-betul. Rasa macam betul-betul atlet Malaysia masuk mengiringi untuk upacara pembukaan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Bila bawa bendera Malaysia ni. Tapi awak nak mengiringi saya ke apa? Tak, awak yang mengiringi saya tadi. Oh, awak lah atlet. Saya lah atlet tu. Yes, kita sekarang ni bersemangat untuk Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Dan dengan jalur gemilang ni lah, kita dengan bulan kemerdekaan sekarang, bulan 8 ni, kita nak semangat rakyat Malaysia semua. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kereta, dekat rumah. Dekat mana-mana saja, bawa jalur gemilang, bangga dengan jalur gemilang kita untuk support bulan kemerdekaan dan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang kalau kita tengok sekarang ni orang tengah bercakap pasal Sukan atlet-atlet betul yang on the way, dah gerak ke sana. Kalau tengok dekat Instagram pun ramai share kata-kata semangat. Betul. Sebut pasal kata-kata semangat bagi anda semua yang ada di rumah sekarang ni, saya mendorong anda semua untuk saksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Bagikan kata-kata semangat anda kepada atlet-atlet Paralimpik kita, okey, yang ada di sana, yang mungkin tengah buat persiapan dan sebagainya. Bagikan mereka usaha ataupun kata-kata semangat yang boleh menaikkan lagi semangat mereka. Sebab kalau tak silap saya, sasaran kita untuk Paralimpik punya Olimpik kali ini adalah Paralimpik kita adalah 3 emas juga. Yep. Jadi 3 ke 4 emas macam tu lah. Betul. Jadi anda kena sentiasa berikan kata-kata semangat kepada mereka. Yes. Dan sebab itulah Fiona, kita punya topik hari ini semua pasal Paralimpik. Kita akan cakap pasal Paralimpik daripada mula sampailah habis Borak Kopitiam hari ini. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan tahniah dulu kepada Perdana Menteri ke-9 Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 semalam. Kalau lihat kita boleh tengok sekarang ini VT di mana Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9. Kita saksikan, jom. Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri Malaysia ke-9 di hadapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara pada 2.30 petang semalam. Istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri itu berlangsung di Balai Singgasana Kecil. Saya, Ismail Sabri bin Yaakob, setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenarnya kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Datuk Seri Ismail Sabri kemudian menandatangani dokumen-dokumen berkaitan sambil disaksikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tun Mat sebelum istiadat diakhiri dengan bacaan doa oleh Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Naib Presiden UMNO itu mendapat sokongan 114 ahli Dewan Rakyat berdasarkan surat akuan yang diterima Seri Paduka Baginda dan cukup untuk membentuk kerajaan baru. Turut berangkat pada istiadat itu, Raja Permaisuri Agong Tun Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Kami dari Borak Kopitiam mengucapkan sekalung tahniah buat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Tahniah kita cakap kepada Pak Long. Ataupun nama gelaran yang kita panggil Pak Long Mael. Pernah datang ke Borak Kopitiam sebelum ni untuk kita ceritakan pasal Pak Long tu. Tapi kita nak ucapkan tahniah sekali lagi lah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Semoga dengan amanah yang diberikan dapat memberikan yang terbaik untuk negara kita Malaysia menghadapi pandemik COVID-19 yang sekarang ni memang kalau kita tengoklah kes harian Fiona sangat-sangat tinggi. Betul. Okey, baiklah. Sebut tentang kes harian apa kata sekarang ni, kita update sedikit bagi anda semua yang mungkin terlepas pandang kes-kes harian semalam. Kalau anda lihat, setakat semalam 22,262 kes baharu yang telah dicatatkan. Dan kalau anda lihat juga kes sembuh, kita telah pun mencatat 18,576. Antara angka-angka yang cukup tinggilah. Tapi kalau tengok kes aktif pun agak tinggi, 260,880, dan mengikut pecahan negeri pula masih lagi Selangor tinggi dengan 7,011, agak tinggi tak tahu bila nak turun kes kat Selangor ni. Dan kalau tengok kes keseluruhan pun dah melebihi 1.5 juta kes yang berlaku di Malaysia untuk COVID-19. Dan ini adalah pecahan kes mengikut kategori. Kalau anda lihat, kebanyakannya berada di kategori 1. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat baguslah. Sebab apa? Ini boleh dikaitkan dengan keberkesanan vaksin. Jadi bagi anda semua yang belum lagi dapatkan vaksin, daftarkan diri. Ada berita baik. Ada berita baik ni, Fiona. Berita baik. Berita baiknya ada vaksin brand baru yang sampai ke Malaysia, iaitu CanSino ataupun CanSino, macam itulah sebutannya. Yang sebenarnya dos ni adalah vaksin 1 dos. Yang tak perlu 2 dos. Ini adalah vaksin 1 dos yang akan diutamakan untuk mereka-mereka yang berada di pedalaman untuk mendapatkan vaksin 1 dos ni. Nampaknya benda ni akan melancarkan lagi lah program imunisasi COVID kebangsaan supaya lebih lancar dan cepat kita capai herd immunity. Tidak lama lagi. InsyaAllah tak lama lagi kita akan capai herd immunity, sebab sekarang ni yang dapat first dose dengan second dose rasanya dah ramai. Dah 50% rakyat Malaysia yang dapatkan vaksin COVID-19. Tahniah kita cakap kepada rakyat Malaysia. Semoga kita capai herd immunity dalam tahun ni juga, insya-Allah. Betul. Sebab itulah saya sarankan kepada anda semua yang tahu siapa lagi yang belum lagi dapat tarikh vaksinasi dan sebagainya. Saya pasti dekat luar ada ramai lagi mereka yang bekerja di pusat pemberian vaksin yang meminta nama, IC dan sebagainya. Pergi berikan kepada mereka supaya anda boleh dapatkan tarikh vaksinasi anda secepat mungkin. Yes, okey. Kita punya tajuk macam kita cakapkan tadi, kita semangat sekarang ni untuk atlet-atlet Paralimpik negara kita yang telah pun tiba di Tokyo. Selepas Sukan Olimpik 2020, kita teruskan semangat kita untuk Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Apa kata kita tengok dulu trivia Paralimpik 2020. Jom. Malaysia membuat kemunculan pertama di Sukan Paralimpik musim panas 1972 di Heidelberg, Jerman dengan delegasi 3 atlet sahaja. Kesemuanya bertanding dalam kedua-dua acara, trek dan padang serta angkat berat. Namun Malaysia tidak menghantar 3 penyertaan dalam Sukan Olimpik musim panas pada edisi berikutnya sebelum membuat kemunculan semula di Seoul, Korea Selatan pada 1988. Setakat ini, kontingen negara telah berjaya membawa pulang 11 pingat, iaitu 3 emas, 2 perak dan 6 gangsa. Dan 4 daripada pingat yang digondol adalah melalui sukan angkat berat. Setelah mengalami kemarau pingat selama 16 tahun, pada 2008, atlet angkat berat negara, Xiao Li Chan, menjadi wanita Malaysia pertama yang memenangi pingat di Sukan Paralimpik. Pada 2016 pula, Malaysia memenangi pingat emas Paralimpik buat kali pertama menerusi acara olahraga. Temasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020 bakal berlangsung pada 24 Ogos hingga 5 September 2021. Jangan lupa berikan sokongan anda kepada para atlet Paralimpik negara. Ya, itu dia antara
atlet negara kita yang akan berentap di Paralimpik Tokyo 2020 yang pernah dapat pingat emas semasa Paralimpik Rio 2016 hari itu adalah Muhammad Ziyad Zulkifli, Abdul Latif Romli dan juga Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi yang turut membawa harapan untuk mendapatkan emas di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Tadi tu kita tengok video saja kan. Mana cukup? Tak cukup. Tak cukup lah. Of course kita kena tengok secara langsung apa yang sedang berlaku di Tokyo sendiri. Boleh tak? Ya, of course boleh. Kejap lagi kita akan bersama dengan semua yang terlibat untuk Paralimpik Tokyo 2020. Ada chef de mission. Lepas tu ada juga pemangku pengarah bahagian Paralimpik yang turut akan bersama dengan kita bagi tahu macam mana keadaan di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Demi Malaysia, ayo kita support atlet negara kita yang melangkah ke Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Nak cakap bagi tahu ni yang ramai antara mereka yang telah pun sampai ke Tokyo, baru je sampai pukul 7 tadi. Seperti mana yang kita janjikan lah kepada anda semua, janji dengan anda semua. Tadi tengok video je tak cukup. Kita nak bawakan perkembangan apa yang sedang berlakunya di Tokyo dengan atlet-atlet kita yang berada di situ. Ayo, jom kita terbang ke Tokyo sekarang. Kita ni mesti nak, apa orang kata, dah bagi betis nak apa. That's why kita bersama dengan pemangku pengarah bahagian Paralimpik Majlis Sukan Negara iaitu Encik Muhammad Sofian Hamzah yang berada di Airport Narita di Tokyo. Assalamualaikum Encik Sofian. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Macam mana keadaan Encik Sofian dekat sana? Baru sampai Jepun Ya, baru sampai 2 hari yang lepas. Sekarang ni kita menunggu kontijen kita lah untuk keluar daripada airport. Yes. Sambut diorang. Diorang semua dah landed Cik Sofian? Dah landed pukul 6.30 tadi. So sekarang ni kita masih lagi menunggu. Sebab lepas landed tu mereka perlu menjalani satu proses ujian saliva lah untuk test COVID. Okey. So dia ambil masa dalam sejam ke 2 jam juga, kita nak kena tunggulah. Okey, memandangkan once clear baru dia boleh keluar daripada. Yes, memang sangat ketat Encik Sofian dia punya peraturan dan juga checking sebelum masuk ke Sukan Paralimpik ni Betul. Memang very ketat. Dia memang check dokumen satu-satu, ambil test satu. So kita ada banyak checkpoint lah. Kena lepas semua checkpoint baru lepas kita keluar. Otherwise kita kena tunggu sampai clear. Selagi tak clear tu kita tak boleh keluar. Alright. Okey, so mungkin sementara kita tunggu kontijen kita sampai, kita nak ambil peluang ni untuk tanya sikit dengan Encik Sofian mengenai persediaan latihan atlet-atlet kita untuk Tamasya kali ni. Pastinya berbeza dengan sebelum-sebelum ni, kan? So macam mana dengan persediaan ni? Okey, memang kalau kita semua tahulah dengan keadaan COVID kita yang melanda satu dunia ni, of course dari segi latihan dan persiapan tu agak berbeza lah. Agak berbeza, mana atlet-atlet kita ni dikuarantinkan di Majlis Sukan Negara, mereka tak boleh keluar, kita tak boleh berjumpa even dengan family sendiri. Kita kena kawal mereka supaya dia tidak ada ruang ataupun peluang untuk dijangkiti lah. So dari segi mental dan fizikal mereka pun kita kena keep bagi motivasi supaya mereka tetap fokus untuk menghadapi Tamasya Paralimpik ni lah. So kita kena letakkan dia satu target lah kan. Bukan senang atlet kita untuk dikurung dalam satu tempat kuarantin, tak boleh nak jumpa family dan sebagainya. So itu perlukan satu mental. Orang kata mental yang begitu kuat. Alhamdulillah atlet kita ni semuanya mental yang kuat dan mereka dapat menerima keadaan ni dengan baik dan mereka tahu apa tujuan dan apa kita punya matlamat untuk mencapai kejayaan di Paralimpik nantilah. Alright, kalau tengok di Cik Sofian sekarang ni VT kita tunjuk latihan-latihan yang dilakukan oleh atlet negara kita. Dan sudah tentunya untuk Sukan Paralimpik latihan tu akan meningkat menjadi 200%. So, macam mana dengan facilities? Macam mana dengan segala perancangan? Adakah semua berjalan dengan lancar semasa latihan tu?
Ya, of course kita dengan kerjasama ISN dari segi keperluan, latihan, conditioning, strength dan conditioning semua memang kita bagi yang terbaik lah untuk atlet kita supaya kita harap dengan latihan ataupun sokongan yang kita bagi ini dengan tiada pertandingan di luar dan sebagainya, ia mampu memberi impak yang baik, mana impak yang sama seperti mana latihan yang biasa kita lakukan sebelum ini. Ya, baik. Okey, kalau untuk kita punya target pingat pula. Sebelum ni kita tahu untuk Olimpik Rio, Paralimpik Rio kita dapat 3 emas. Dan untuk kali ini agak macam mana peluang untuk kita dapat pingat emas pula? Adakah ketiga-tiganya rasanya boleh juga untuk dapat tahun 2020 ni ataupun boleh dapat lebih lagi sebenarnya, Cik Sofian? Okay, kita dari segi matlamat ataupun target sasaran ni memang kita dah, maknanya kita yang berhormat menteri, mantan menteri kita dah declare sebelum ni kita cuba menyamai pencapaian kita di Rio. So dari segi prestasi dengan komitmen atlet kita yakin kita mampu untuk menghasilkan pingat yang kita harapkan lah. Tapi anyway kita tunggu dulu macam mana dia punya apa saja boleh berlaku kan di pertandingan dia, tapi berdasarkan kepada latihan semasa dan sebagainya kita yakin insya-Allah kita akan mampu menyamai apa penyampaian yang kita capai sebelum ini. Yep. Dan semasa Paralimpik Rio 2016 ada beberapa rekod dunia yang dipecahkan. Betul, Cik Sofian? Ya, betul. Bila dah letak satu high expectation kan, contohnya macam Ziad Zulkifli lah. Kita ambil contoh Ziad Zulkifli. Adakah Ziad ada satu personal target untuk pecahkan rekod dia sendiri? Of course, kalau kita tengok dalam statement Ziad sendiri pun cakap kan, dia memang letakkan satu sasaran yang tinggi untuk membawa pulang pingat emas. Dan pada masa yang sama dia juga akan cuba untuk berusaha untuk mengatasi lah pencapaian rekod sebelum ni yang dicapai oleh beliau. So, everything memang atlet-atlet kita ni dari segi target dan sasaran tu memang mereka cuba untuk mengatasi apa yang telah mereka capai sebelum ni lah. Ya, baik. Okay. Sekarang ni ada juga sebahagian atlet kita dah sampai kat sana, betul? Betul. Jadi bagaimana pula dengan latihan atlet-atlet kita yang dah ada di situ dan rutin harian mereka di situ sekarang macam mana? Sekarang ni kita untuk first batch tu kita dah sukan renang dan sukan renang, sukan pingpong dah sampai. Jadi rutin harian mereka once mereka sampai tu mereka diberikan satu time atau masa oleh pihak penganjur untuk menjalani latihan. So rutin tu kita ikutlah berdasarkan kepada jadual yang disediakan untuk berlatih di venue-venue yang telah disediakan. Ya. Okey, Cik Sofian dah sampai di Tokyo 2 hari lepas. Jadi Cik Sofian dah tengoklah semua fasilitis yang disediakan oleh pihak penganjur. Dah tengok dah macam mana venue-venue semua, Cik Sofian? Secara keseluruhannya saya masih lagi belum ke venue-venue latihan, venue-venue pertandingan. Tapi dari segi kalau boleh apa yang saya cakap dari segi perkampungan sukan memang kemudahannya memang yang terbaik lah. Selesa atlet kita, makan minum dan sebagainya, halal food, semua sedia. Dari segi kemudahan untuk gimnasium, latihan dan sebagainya memang cukup baik lah. Jadi kita tak perlu risau atlet kita untuk bersilap atau untuk menjalani latihan. Okey, mungkin bagi mereka yang tidak berapa jelas, mungkin Encik Sufian boleh kongsikan bersama kami di sini dan juga penonton yang ada di rumah secara overallnya lah, berapa banyak acara sukan yang kita akan terlibat bagi Temasya kali ini? Kalau dari secara rasanya kita akan terlibat dengan 32 acara. 32 jenis sukan daripada 9 jenis sukan. Banyaknya macam acara berbasikal lah. Mungkin seorang atlet itu akan ambil 2 atau 3 acara. Macam renang, Saiful akan ambil dalam 4 acara. Tapi kita masih dari segi fokusnya kita minta mereka fokuskan kepada acara favourite masing-masing. Jadi mereka akan fokus yang mana mereka rasa boleh dapat pingat lah, betul tak, Cik Sofian? Betul. Ya, wow. Sebenarnya saya tak sabar nak tengok sebab saya masa Ziad Zulkifli, Rizwan Fuzi dan juga
Latif Romli menang pingat emas Rio 2016, saya ada dengan diorang. Saya ada interview diorang masa tu. Tengok diorang punya semangat tu, Encik Sufian, ya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Yang kita sendiri pun tak dapat nak capai tahap fizikal yang diorang dah capai tu. Jadi Encik Sufian sendiri yang bersama dengan diorang selama ni, kan, apa sebenarnya rahsia yang diorang dah buat sampai diorang boleh berada dalam keadaan fizikal dan mental yang kuat macam tu, Encik Sufian? Okay, dari segi latihan lah, macam saya cakap sebelum ni, mereka dah lebih kurang setahun lebih mereka ni tak dapat keluar untuk menyertai mana-mana kejohanan. Jadi dia punya excitement dia tu jadi tinggi. Dia tak sabar nak tunjukkan dia punya prestasi. Sebab sebelum ni mereka tak boleh nak pamerkan ataupun nak tunjukkan di mana-mana. Jadi ini adalah satu platform yang betul-betul bermakna bagi mereka semua. Mereka nak tunjukkan bahawa dengan tempoh ataupun pengorbanan yang telah diberikan selama ini, mereka dapat menunjukkan sesuatu yang begitu baiklah untuk diri sendiri dan juga kepada negara kita lah. Baik. Dan ada juga atlet lama dan atlet baru yang akan bergabung. Atlet baru yang baru first time join Paralimpik pun akan turut pergi ke Tokyo 2020. Macam mana? Mereka yang pertama kali pergi tu, Encik Sufian, ada tak nervous? Ya betul lah. Kita dalam kita ada 22 orang atlet. Daripada 22 orang tu 14 orang tu adalah atlet pertama kali menyertai Kemasya kali ini. Ya. Dan apa yang saya boleh cakap kalau saya bagi contoh atlet pingpong, dia first time pergi. Jadi bila dia pergi itu dia punya minda tu terbuka lah. Terbuka luar, dia tengok fasiliti, dia tengok atlet lain datang sebagainya. Jadi kita boleh build up dia punya confidence dan sebagainya. Of course maybe kalau kata dia tak dapat reach to the next level, tapi boleh dijadikan dia sebagai satu pengalaman yang begitu berguna pada mereka untuk lebih berjaya atau lebih gigih berusaha pada masa yang akan datang untuk penyelenggaraan kejohanan yang akan datang. Ya, okey. Jadi Encik Sufian, macam mana kalau rakyat-rakyat Malaysia sekarang ni semua nak dapatkan info apa perkembangan terkini yang berlaku di Tokyo? Mungkin ada update-update di social media ke, Encik Sufian? Okey, kalau peminat sukan di tanah air, bolehlah melayari IG Majlis Sukan Negara, Facebook Majlis Sukan Negara. Di situ kita ada paparkanlah maklumat terkini berkaitan dengan kesiapan, keadaan dan juga keadaan semasa atlet kita di sana. Jadi boleh layari kita punya ni lah, Instagram, IG dan juga Facebook, Instagram dan sebagainya. Cik Sufian, terima kasih sebab bagi kami perkembangan terkini apa yang berlaku di Tokyo sekarang. Kejap lagi kita akan bersama dengan Chef de Mission pula yang akan bersama dengan kita. Terima kasih Encik Sufian. Terima kasih Encik Sufian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, mungkin bagi anda semua yang rasa macam tak ada rezeki lah nak tengok atlet kita sampai dekat situ, tak apa, sabar-sabar. Mungkin kejap lagi kita berpeluang untuk tengok sebab kita akan lintas langsung bersama dengan Chef de Mission kita kejap lagi. 15 minit lah daripada sekarang. Ya, sebab sebenarnya macam tadi Haziq cakap tak sabar nak tengok Zulkifli, Ziyad semua nak beraksi. Bagi saya sendiri, saya tak sabar nak tengok Chia Lik Hau untuk beraksi sebab badminton kan pertama kali dibawa. Betul. That's why semua atlet-atlet yang pergi untuk Paralimpik Tokyo 2020 ni semua nak bagi yang terbaik. Kita pun patut untuk bagi sokongan yang the best kepada mereka. Macam adik inilah. Seorang baby ni yang bergusti. Dia duduk dekat dalam ring kan. Dalam ring yang seperti mana yang anda boleh nampak ni. Tau. Dia bergusti seorang-seorang dan memang telah pun viral di TikTok dan anda lihat macam mana dia belasah The Rock tu. Dia belasah The Rock. Memang sebiji. Dan rata-rata netizen yang melihat video ni katanya ini banyak sangat tengok WWE ni. Ya, tengok. Memang sebiji. Siap menari. Bila dah menang. Bahaya ni. Tu, yes. Itulah dia. Wow. Kita sendiri pun tak reti buat macam itu tau. Betul. Ini sebenarnya kan boleh dikatakan bakat.
Dia tahu gaya-gaya semua. Sejak dari kecil lagi kita dah boleh nampak. Mungkin kita boleh pupuk mereka. Kot-kot mereka ada keinginan untuk menjadi atlet yang ingin mengharumkan nama negara. Betul. Nampak tak kan? Kita ini tadi ada seorang budak lelaki tu kan. Yang bergusti tu bapak dia support, bapak dia rekod. So kita pun support lah apa minat anak kita. Selagi tak orang kata tak melebihi had, kita support lah. Kita sokong lah anak kita. Mana tahu mereka berbakat, boleh masuk sukan, boleh pergi sukan Olimpik, boleh pergi sukan Paralimpik. Betul tak? Yes. Tadi Haziq, tadi Fiona ada sebut tentang nak tengok Chia Lik Hau beraksi kan? Yes. Agak-agaknya boleh tak nak tengok sekarang? Awak boleh tak tengok start lagi dia. tapi Boleh nak tengok. Fiona, boleh. Kita tunjuk sekarang ni. Kita bersama dengan atlet badminton Paralimpik kita. Jom kita saksikan. Jom. Nama saya Chia Lik Hau, atlet para badminton negara Malaysia. Sekarang ranking saya adalah nombor 2 di dunia di kategori saya. Baik, sebelum tu kita nak tahu siapa sebenarnya Chia Lik Hau ni dan bagaimana Chia boleh memilih sukan badminton itu untuk dijadikan sebagai sukan pilihan. Saya adalah seorang budak yang sangat aktif lah pada masa kecil. Tak bola ke, bola keranjang ke, pingpong ke, badminton, semua saya pun main. Lari ke, olahraga semua saya pun bermain. Akhirnya ibu saya berbincang dengan saya. Akhirnya saya pun pilih badminton salah satu hobi yang saya paling suka dan saya pun pergi berlatih secara profesional lah. Chia sudah berada di arena sukan para badminton ini lebih daripada 10 tahun. Jadi saya pasti memang banyak halangan, rintangan, cabaran yang dihadapi oleh Chia. Boleh Chia kongsikan apakah sebenarnya cabaran utama yang dihadapi oleh Chia sendiri sepanjang bergelar sebagai seorang atlet? Okey, cabaran saya sebelum ni memang diri saya sendirilah. Selepas saya memenangi semua kejohanan di sukan para badminton, seperti kejohanan dunia saya pernah menang 11 kali, kejohanan sukan para Asia saya pun menang 3 kali sudah, para ASEAN saya pernah menang 5 kali sudah. Saya sudah merasa tidak mempunyai itu semangat lagi lah, itu fire, api itu dah tidak ada lah. Saya pun kurangkan latihan, kurangkan bermain badminton dan saya pergi mencari kerja buat. 3 tahun lepas para badminton announce akan bermain di sukan Paralimpik di Tokyo. Pada masa itulah saya start cabar balik diri sendiri untuk turunkan berat badan saya, balik ke latihan sepenuh masa di badminton ni. Title ini yang saya tak pernah ambil ni, saya nak dapatkanlah pingat emas untuk diri saya sendiri dan untuk negara lah. Baik, Tamasya Paralimpik Tokyo 2020 ni akan bermula tak lama je lagi. Jadi, boleh Chia kongsikan kepada kita di Borak Kopitiam, apakah perasaan Chia sekarang ini? Perasaan saya dapat bertanding di sukan Paralimpik ni memang saya rasa sangat bangga dan teruja jugalah. Tension itu memang adalah kan. Saya rasa semua pemain-pemain para badminton tu pun akan rasa sangat teruja lah. Atlet-atlet yang nak menang di sukan Paralimpik ni memang mereka akan fight till the end lah, saya rasa. Saya harap seluruh rakyat Malaysia boleh menyokong kita, para atlet Malaysia yang akan bertanding di sukan Paralimpik ni, mendoakan kita kejayaan di Tokyo sukan Paralimpik ini. Yes. Lagi. Smash. Macam ada gaya macam Chia tak? Yep, nampak. Ni memang kalau badminton memang selalu kalau smash tak kena dekat bulu tangkis Memang dia terus macam kena angin terus. Selalu macam tu. Jahatlah. Saya memang pandai main badminton. Tak percaya. Tak nampak macam itu, Fiona. Okay, tak apa, kita saya bagi practice Chia lagi. je lah badminton. Kita harapkan agar Chia dapat pingat emas untuk sukan badminton di Betul. Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Sesama kita doakan. Dan bukan setakat Chia je, ramai lagi antaranya atlet-atlet negara kita yang merupakan prospek untuk mendapatkan pingat emas di Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Wow, dia punya
excitement tu. Betul. Kan? Betul. Jadi Sangat excited. anda semua yang ada di rumah, apa lagi saya tengah tunggu? Anda berikan semangat dekat ruangan komen yang ada dekat Facebook Borak Kopitiam tu. Kejap lagi mungkin kita akan ambil masa untuk bacakan komen-komen dan juga anda punya ucapan kepada boleh atlet pergi kita. dekat Facebook Borak Kopitiam sekarang bagi ucapan sambil-sambil kita tengok ni jom masuk TV JMTV kita bersama dengan keropok Tok Ma. Wow, sedapnya pagi-pagi dapat keropok. Nak sikit? Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk Jeb, pengasas keropok Wera Tok Ma hari ni. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita, keropok Wera Tok Ma, dah 3 tahun di pasaran. Dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi, hari ni Kak Jeb mari nak royak bahawasanya keropok kita ni berbeza dengan produk lain. Yang mana keropok kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba keropok Wera Tok Ma boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter RM8 sahaja. Jadi untuk awak hok cari pendapatan sampingan boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama keropok Wera Tok Ma, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join keropok Wera Tok Ma, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama keropok Wera Tok Ma, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Keropok Wera Tok Ma untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak Jen mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia. Dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Keropok Wera Tok Ma, tok kata lidah, tok geli tekok. Saya memang seorang penggemar keropok. Bila saya tengok keropok ni, saya tak boleh tahan nak pergi beli sekarang. Saya terkejut tengok Asyik betul-betul. Tengok terkejut lapar sangat. Mana macam saya punya? Betul-betul ke buluh. Nak makan keropok tu. Saya memang kalau tengok keropok kan, keropok tebal ke, keropok nipis ke, keropok losong ke, saya memang tak boleh tengok. Lagi-lagi bila sos dia tu. Kalau sos dia pekat, sedap, manis, pedas, memang the best untuk kita dapat keropok macam tu. Apa lagi cepat-cepat belilah nanti. Yes. Nanti boleh tengok TV sambil tu kita kunyah-kunyah ke apa ke. Alright, kejap lagi kita akan bersama dengan Chef de Mission kita macam seperti yang kita katakan tadi, Chef de Mission untuk Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang berada di airport di Tokyo masih lagi di sana untuk menunggu kedatangan atlet negara kita yang baru je mendarat tadi di airport Narita. Betul. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini bersama dengan CDM kita. Ya, Borak Kopitiam. Banyak komen. Good job. Okey, ni Fiona nak bacakan sikit komen-komen kan daripada anda semua. Ada Siti Soleha mengucapkan selamat pagi kepada kru Borak Kopitiam. Selamat maju jaya atlet Malaysia yang bertanding di Sukan Paralimpik Tokyo. Majulah sukan untuk negara. Lepas tu ni saya suka ni. Ada dia siap ada hashtag dan sebagainya. Ini daripada Mastura atau Kumi. Didoakan semoga atlet Paralimpik kita beroleh kejayaan yang berganda. Ayo bangkit. Hashtag 1 kekurangan, 1 kebolehan, 1 kejayaan. Ya, luar biasa. Ya, itulah yang kita semangat mau. yang kita nak. Betul. Kan, ramai-ramai support atlet negara kita. Macam mana kita support Sukan Olimpik hari tu, kan? Macam mana bersatunya kita menyokong atlet-atlet negara kita yang beraksi di Sukan Olimpik. Macam tu jugalah kita nak kita support atlet Paralimpik kita. Kalau kita tengoklah antara atlet-atlet kita yang beraksi di pentas Sukan Paralimpik ni, kita recap balik kepada anda. Antara atlet-atlet negara kita yang beraksi di Sukan Paralimpik, kita dah cakap tadi ada Muhammad Ziad Zulkifli,
ada Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi, ada Abdul Latif Romli kan. Lepas tu ada Wong Kagi yang beraksi untuk sukan olahraga. Nur Yasah, ini pernah beraksi di sukan Olimpik Tokyo, Paralimpik Tokyo 2016. Boni Bunyau anak Gustin yang merupakan seorang atlet agak berat. Lepas tu ada Didin Taresoh, Chia Lik Hoi tadi yang kita cakap tadi, dan juga Jong Yi Ki. Kita juga jangan lupa ada Chi Chaoming, pingpong pertama kali juga. First time. Nervous, tapi sebab itulah kita kena tambahkan lagi ucapan kepada mereka supaya betul sebenarnya saya pernah interview juga atlet-atlet yang bertanding, dan mereka memang cakap antara apa yang buatkan mereka kurang nervous dan juga bertambah bersemangat adalah ucapan sokongan daripada rakyat Malaysia, daripada anda semua. Ya, sekarang ni kita terbang pergi ke airport Narita bersama dengan Chef de Mission kita, Datuk Seri Megadisha Riman Zaharuddin yang berada di sana. Assalamualaikum Datuk Seri. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Arigatou gozaimashita. Arigato. Patut, arigato lah. Datuk, macam mana keadaan di sana? Cuaca di Tokyo sekarang macam mana? Saya ingin satu follow terima kasih lah for you all jemput saya berkopitiam, sebabkan saya di Jepun ni saya minta nak berbahasa Jepun, cakap boleh tak? Boleh. Bahasa Jepun boleh kan? Silakan Tok. Tak adalah. Alah, baru nak tunggu. Cuaca di sini. Allah, tak ada. Okey, cuaca dekat Tokyo dia panas dan kering. Kalau we always say dry, it's hot and dry. Tapi kalau di back in KL is basically it's very humid. So kita ada rasa berpeluh sikit, berlengar sikit. Tapi di sini memang panas, kering dan berangin. So I think untuk atlet acclimatization tu senang lah. So we have advantage lah, insyaAllah. So it's not a big factor untuk kita rasa kekok ke tidak. So untuk saya pun dah pergi ke seluruh active village dan tengok. Semalam pun macam nak rasa hujan tapi tak hujan. But the wind was blowing very very strong, dan I think insyaAllah lah weather is going to be good in the next 3 to 4 days lah. Maknanya tak ada masalah untuk atlet kita biasakan diri dengan cuaca dekat Jepun lah. Tak ada masalah. No problem. Alhamdulillah. Okey. Pergerakan atlet-atlet negara kita pula, Datuk. Kalau kita lihat dia ada satu perkampungan untuk atlet-atlet sukan Paralimpik ni. Adakah mereka hanya boleh bergerak di dalam apa dia orang kata Paralympic Village tu? Yes, betul. Untuk semua atlet, macam contohnya lepas ni bila mereka keluar dari airport, mereka akan naik bas and then directly terus pergi kepada Paralympic Village, di mana mereka akan duduk di dalam sana, mereka akan buat training semua dalam sana. So dia tak boleh keluar. Only for Athlete Village, venue, dan balik ke Athlete Village. So dalam Athlete Village tu kita ada international pavilion lah. Kita ada barber, ada gunting rambut, kita ada sport shop, kita ada money force, free. So these are the things that the athlete untuk one of the entertainment lah. Tapi dalam bilik tak ada TV. So dia cuma kena fokus lah. Kalau dia buka TV kan, dia nak tengok TV, dia tak nak pergi training kan. Betul. Tak nak pergi competition. So alhamdulillah memang pergerakan tu bebas dalam Athlete Village. Itu pasal kita nak mereka berjumpa dengan atlet lain. So dia boleh communicate, boleh tukar some exchange notes. Sebab dia tak ada kejohanan banyak. So mungkin dia jumpa pesaing dia. Mungkin you engage lah, because dah jadi macam saya selalu cakap lah interview yang lepas dengan TV3 semua. Everybody is going to be an equal playing field. So semua akan bertanding dengan level yang sama. Maknanya dengan tak ada siapa kata so there's no reason for them to say this is better, that guy is better than me. Tak ada. So maknanya is all dah sama rata. Itu yang insyaAllah lah kita fokuskan kepada mereka. Ya, baik. Untuk menang kalau boleh lah. Alright. Kalau kita lihat sekarang ni ada video pergerakan atlet kita semasa nak flight pergi ke Jepun, nak pergi ke Tokyo untuk sukan Paralimpik ni. Jadi macam mana atlet-atlet negara kita sekarang ini, Datuk Seri? Bila akan mulanya jadual perlawanan mereka? Bila akan start game yang pertama? Datuk? Game yang pertama, Datuk, bila? Game yang pertama adalah pada daripada 25 hari bulan lah. 25 bulan? Pertama 25 Ogos. Yeah. You will have
para renang. Lepas tu you juga ada para pingpong. So dalam satu hari tu ada 2 game yang akan dijalankan dengan serentak waktu yang sama. So hari Rabu ni lah 25 Ogos, pada pukul 9 pagi akan mula para swimming, dan masa sama juga 9 pagi para pingpong yang akan bermula. So katakanlah insya-Allah para swimming kita dapat layak ke final, hari yang sama juga pada pukul 5 petang kita akan ke stadium renang kembali kalau dia layak ke final. Muhammad Nur Saiful Zulkifli qualify on that day, same day kita boleh tengok the final. Itu yang kami nak pastikan, dia duduk dalam kolam tu jangan keluar. Renang sampai petang. Sampai petang, lepas tu dapat pingat terus. Dapat pingat terus tu. Tapi Haziq sebut tentang pingat. Dia terjun. Mungkin kita boleh tanya Datuk Sri. Sorry, continue. Ya, boleh Tok. Okey, kita boleh tanya Datuk Sri sebab tadi pasal pingat. Haziq ada mention pasal pingat. Jadi mungkin Datuk Sri boleh kongsikan bersama kami atlet yang disasarkan untuk mengutip pingat emas buat Malaysia. Ya, kita cakap pelan-pelan lah. Tak nak bagi pressure dekat atlet kita. Betul. Dia sasaran tu macam diumumkan oleh mantan Timbalan Menteri tu 3 emas lah. Tapi akan datang dari 5 acara insya-Allah, 5 atlet antaranya. So we have Rizwan Fuzi, antaranya Rizwan Fuzi, lepas tu Ziyad, and then Latif Romli, and then we also have Boni Buniau dengan Chole Hao. We also have Suraj lah. Kita tak nak cakap banyak. Cuma kita nak kejutan dibuat insya-Allah. Tapi to maintain 3 itu adalah sasaran yang ditetapkan lah untuk para ni. Tapi yang kalau boleh kita expect our first goal insya-Allah on the 31st of August ni, hari merdeka kita. Tunggulah, doalah, harap rakyat Malaysia doakan kita dapat emas pertama kita pada 31 Ogos tu. Itulah salah satu tarikh yang kita pilih. Yes. Okey, kalau kita tengok yang berusaha, yang bertungkus lumus bukan setakat atlet, jurulatih, pegawai bertugas kan, yang juga merupakan wira tak didendang kan, unsung hero lah. So kita nak Datuk bagi ucapan lah kepada mereka, Datuk kan, sebagai chef de mission, apa yang Datuk nak perkatakan kepada mereka-mereka jurulatih, pegawai bertugas, kepada atlet-atlet dan semua yang terlibat dengan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang baru nak bermula ni, Tok? Saya punya ucapan kepada UC Unsung Heroes lah, daripada pihak MSN, jurulatih, MPM dan juga ISN. Ucapan saya very simple. I think we all win as a team, we go as a team, we take all these challenges as a team. Dan saya rasa semua orang bagi equal punya effort, dan I believe now kita tunggu supaya kita dapat result ni, dan kita akan bekerja keras sehingga kita capai kita punya target dan medal. So I think kita still belum lagi habis kita punya, we not even started yet, belum mula lagi kita punya perjuangan. So I think kita dah dalam sehari 2 ni pun tak boleh tidur malam. So we are still focusing, looking at data. Dan saya punya ucapan kepada dia that whatever that you have done, apa yang telah dibuat, apa telah kita kerja keras, whatever the outcome, we take it together. We win together, we go together. Whatever it is, semua bersama. Itu yang saya nak. They need to know that kita tidak tinggalkan each other. So whatever result pun is all our effort dengan atlet, dengan semua yang unsung heroes yang saya masukkan tadi. Inilah kata-kata saya yang sesuai untuk keadaan sekarang ni, insya-Allah. Betul. Sebab pandemik ni kan, Datuk kan, kita tahu banyak benda yang tersekat, banyak benda yang memang kita tak boleh nak buat. Tapi nasib baiklah Sukan Olimpik dan Paralimpik masih boleh diteruskan. Kalau tak, memang tak ada kejohanan yang dapat disertai oleh atlet-atlet negara kita. Betul tak, Datuk? Betul, saya setuju. Dan pertandingan pun terhad. Itu yang saya maklumkan tadi. The pressure is on every atlet yang datang compete di Paralimpik Tokyo. Daripada saringan pertama hinggalah ke final, everybody has the same pressure. So tidak ada rasa macam dia dah menang kat sana, menang open sana, open sana. So dia punya penilaian adalah sama. So they have to prove it. Itu yang kita bagi dekat cabaran kepada mereka. Mereka yang harus tunjukkan kebolehan mereka. So there should be no complaint. So kita ni tegas, strict, tapi kita masih lagi pastikan mereka fokus. Kalau tadi Datuk Seri dah bagi ucapan
kepada unsung hero kita, jurulatih. Apakah pesanan pula Datuk Seri kepada rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan Borak Kopitiam sekarang ini? Datuk Seri. Saya first of all saya nak minta semua rakyat Malaysia satu, kita bersama doakan atlet kita untuk berjaya dan membawa pulang ingat emas kalau boleh di balik ke negara. Yang paling penting saya mohon daripada rakyat Malaysia sekarang adalah let us be unity, let us be united. Kita bersama, kita tekadkan perpaduan ini melalui sukan dan kita letakkan segala perbezaan pandangan politik ke pandangan apa-apa. We focus on our athlete, we focus on our country, nak naikkan nama negara kita, nak mengharumkan nama negara kita. So ini adalah salah satu faktor untuk kita semua rakyat Malaysia bersama get together and make sure that we achieve this target. And I hope everyone back home wish us good luck and pray hard for us. Itu yang saya nak lah. InsyaAllah. Okay, Datuk, dah sudah semestinya akan ada imbuhan untuk atlet kita yang akan dapat emas ataupun pingat untuk Sukan Paralimpik. Ada, Datuk? Ada imbuhan tambahan sebenarnya ada. Untuk macam emas tu 1 juta kerajaan akan bagi dan kita juga ada buat tambahan tambahan wang untuk atlet Paralimpik. Itulah dia punya insentif tambahan supaya mereka bekerja keras dan pastikan mereka menang. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya semangat. Fiona semangat. Semua rakyat Malaysia sekarang sedang bersemangat. Diharapkan agar Datuk dapat sampaikan salam kami semua kepada semua atlet dekat sana, Datuk. Janji, saya akan sampaikan. Saya akan maklumkan kepada mereka pada hari Isnin 23 pagi, 7 pagi saya akan maklumkan you punya salam dari both of you and also from TV3. Don't worry, I will get that. I will make sure that happen. InsyaAllah, Datuk. Boleh tak Datuk akan terus keep in touch dengan kami untuk kita dapatkan update terkini setiap masa bersama di Tokyo. Boleh, Dok? Boleh, no problem. You let me know. Call anytime. Okey, Datuk. Anything for you all. Tak ada masalah. Datuk Seri Megat, ex Borak Kopitiam. Kita bergabung. Tapi satu je lah saya rasa tak dapat rasa kopitiam. Kopi dia ke kopi cam. Aduh, Tok. Balik Malaysia nanti, Tok. Kita siapkan kopi baik punya untuk Datuk. Air tangan Haziq. Okey, terima kasih. Thank you, brother. Okey, Datuk. Terima kasih, Datuk Seri. Assalamualaikum. Okey. Salam. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Wow, can you feel it? I can feel it already. Ya, betul. Semangat, the semangat untuk kita menyambut kehadiran Paralimpik Tokyo 2020. Sebenarnya kita tunggu atlet negara kita keluar daripada pelepasan tadi itu untuk kita nampaklah surrounding apa yang berlaku, tapi tak dapat sebab mereka masih lagi swab kat sana. Tadi Datuk Seri ada cakap ada atlet kontijen yang besar daripada Sepanyol yang datang ke pusat swab tu. So negara kita kedua. Malaysia kedua. So dia kena habiskan Spain dulu. Betul. Lepas tu baru Malaysia, lepas tu baru Vietnam. Okey, tak apalah kalau anda nak tengok mungkin boleh tengok di social media mereka kejap lagi. Tapi Haziq sebut tentang swab tadi kan. Teringat ada satu cerita viral di social media. Cerita apa? Yang baru-baru berlaku di PPB Bukit Jalil. Tahu tak? Okey, saya kan ada campur Pakistan juga. Okey. So saya adalah pernah dengar bahasa Urdu. Awak tahu nak cakap? Saya tak tahu nak cakap tapi mak saya tahu. Mama tahu. Okey, tak apa. Kita tengok video ni. Ada seorang volunteer ni memang pandai nak cakap bahasa Urdu. Ya. Jom. Kita tengok video ni. Okay. Ini ada seorang wanita ni dekat pusat vaksin telah pun bercakap Urdu bersama dengan mereka yang Connect station. तुम्हार शरीर बोलो आपका काम क्या है? एयरकॉम पाइपलाइन। एयरकॉम। क्या तुम बीमार हो? अगले काउंटर पर जाओ। Wow, ramai yang kagum dengan Ain Syawani yang telah pun
berbahasa, dia ada bercakap Bangladeshi dan juga bercakap Pakistani ataupun Urdu untuk menyenangkan proses mereka datang ke pusat vaksin untuk dapatkan vaksin. Wow. Diorang yang datang tu pun terkejut. Wah, boleh cakap Urdu lah, boleh cakap Bangladeshi lah. Ini satu kita boleh cakap usaha yang sangat-sangat bagus. Sebab apa? Kadang-kadang bila disebabkan kekangan bahasa tersebut, setengah individu tu tidak berani untuk menyuarakan pendapat dan sebagainya. Ada masalah tak nak bagi tahu. Fiona boleh cakap apa bahasa? Saya boleh cakap bahasa Cina, dialek, Mandarin, Cantonese, Hakka, English, bahasa Melayu. Apa lagi? Bahasa baby. Bahasa baby paling penting nak kena tahu. Alright. Okey, jom kita terus bercerita pasal Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Kita bersama dengan atlet tenis berkerusi roda pula. Jom kita bersama dengan Koko. Jom. Abu Sama Borhan berumur 36 tahun, merupakan atlet tenis kerusi roda. Pencapaian terbaik juara Piala Eureka Terbuka Taiwan 2020, juara Nottingham Futures 2019, juara terbuka Jepun 2013. So, brother Italian, kita ada Abu Sama. Hai. Hai. Sihat ya? Sihat, saya alhamdulillah dalam persediaan untuk ke Kemasan Sukan Paralimpik Tokyo 2020 nanti. Abu boleh ceritakanlah macam mana sesi latihan kali ni? Kali ni latihan dalam minggu terakhir ni lebih fokus pada taktikal lah. Memang banyak match play lah. Macam match play situation lah. Lebih kurang macam match play sebenar tapi more consistency agresif lah. Nak kata terlalu high intensity tu tak adalah. Tapi macam sekarang ni minggu yang terakhir kita lebih kepada orang panggil dia tempering punya time kan. So tak nak berlaku sebarang injury dan mengekalkan momentum sehingga ke hari perlawanan nanti. Kursi roda yang digunakan tu adalah kursi roda yang baru. Mungkin boleh ceritakan macam mana, lagi power ke, lagi hebat ke? Kursi roda yang saya baru dapat ni pada hujung tahun 2020. So memang ada sedikit penambahbaikan lah dari yang sebelum ni. Kami menggunakan wheelchair daripada negara Jepun dan ada pengubahsuaian dari segi size wheel lah, size roda tu dan juga tempat duduk yang lebih more comfortable lah, dan dari segi movement tu much better lah dan wheelchair yang sebelum ni. Mungkin sebelum ni pada 2013 saya dapat wheelchair yang lama. So yang baru, tapi pada masa tu saya kurang pendedahan dari segi how to management saya punya size wheelchair yang sebenar. So kali ni kita fokus pada spesifik punya perluan macam tempat duduk, wheel dan juga size kelebaran tayar yang sedikit sebanyak membantu untuk mengimprovekan lagi saya punya movement di dalam tennis court. Siapa yang menjadi tulang belakang ataupun yang sentiasa menyokong Abu? Terutama yang banyak memberi sokongan dan dorongan keluarga lah. Wife saya sendiri salah seorang daripada bekas wanita wheelchair tenis negara lah. Dia memahami lebih daripada yang lain sebab saya terpaksa tinggalkan keluarga untuk beberapa bulan ni untuk fokus kepada Tamasya Sukan Paralimpik 2020 ni lebih daripada keluarga. Tapi saya sentiasa menghubungi keluarga saya, even keluarga kat kampung pun saya sentiasa berhubung supaya mendapat kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha untuk mengharumkan nama negara secara tak langsung untuk rakyat Malaysia juga. Cabaran ataupun saingan dia lagi hebat. Mungkin sasaran pingat buat Abu sendiri dan negara yang bakal menjadi pesaing buat Abu. Kalau dari segi sasaran peribadi, sebenarnya selaras dengan Majliskan Negara yang telah meletakkan saya sebagai bermain sehingga ke third round ataupun top 16 lah, the last top 16 in the world lah. Dekat Tokyo ni ada 64 draw, so ada 56 pemain dari seluruh dunia. So memang saya kategori open, saingan tu agak besar. Tapi memandangkan sebelum ini pencapaian saya di Paralimpik Rio Brazil 2016, saya terkandas di pusingan pertama berjumpa dengan seeded daripada negara British yang memenangi pingat silver di Tamasya tersebut. So bergantung kepada draw dan juga saya cuba yang terbaik di dalam perlawanan kali ini. InsyaAllah the last 16 tu pada saya sasaran yang realistik lah. So saya letakkan sekiranya mampu pergi lebih jauh, itu adalah bonus bagi saya dan juga coach saya.
membawa nama negara ni tanggungjawab yang besar. Harapan Abu Samad sendiri. Harapan saya untuk sampai ke tahap ni bukan mudah. Ya, memandangkan tahun 2020 dan 2021 ni kita mengalami pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia. So, kali ini saya dapat melayakkan diri saya merit. Itu salah satu daripada pengorbanan yang saya dapat. Saya cuba untuk capai, dan dari segi sokongan, saya memerlukan sokongan daripada rakyat Malaysia, sama ada mengenali saya atau tidak. Tetapi saya mengharapkan doa kalian untuk saya berjaya dan meneruskan perjuangan untuk sampai ke peringkat seterusnya di dalam Paralimpik Tokyo 2020 ni. Bukan untuk saya seorang, tapi untuk satu kontingen, insya-Allah. InsyaAllah. Apa kami rakyat Malaysia sentiasa menyokong semua atlet Paralimpik dan juga Abu Samad sendiri semoga berjaya, semoga dipermudahkan. Thank you. Okay, bye. Thank you. Ya, juga kita bagi semangat kepada atlet tenis berkerusi roda kita. Sasul sebut berkerusi roda kita untuk mendapatkan pingat di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 nanti. Dan ini ada satu benda yang kita nak bagi tahu kepada anda, iaitu malam #BaikSemula yang kita boleh saksikan muzik video Kita Malaysia #BaikSemula yang dinyanyikan oleh Faizal Tahir, Jacqueline Victor, Siti Nordiana dan Tuju di laman YouTube Alternate Records and Talent. Di mana boleh saksikan program Bual Bicara Istimewa di TV3 #BaikSemula pada 28 Ogos 2021 dari pukul 10 malam hingga 11.30 malam yang dihoskan oleh Nabila Huda, AG dan Farah Fauzana. #BaikSemula bermula daripada kita. Tak sabar ya. Tak sabar. 28 Ogos 28 Ogos nanti. Nanti kita akan update sebab ada satu program juga yang korang boleh tengok, iaitu program Amal COVID #BaikSemula. Kejap lagi kita akan update pasal tu. Sebab sekarang ni kita nak pergi tengok dulu apalah yang nak ditunjuk oleh JMTV kita ni. Last I'm Marketing. Apa ce? Jom kita tengok. Jom. Musim-musim PKP ni kan, mesti yang dekat rumah tu ramai yang sedang hamil, tak kurang juga suami isteri yang sedang berikhtiar untuk mendapatkan zuriat. Kalau anda sedang hamil, tolong jaga kesihatan, tolong dapatkan tidur yang cukup, dapatkan rehat yang cukup, jangan stres dan jangan angkat berat. Lagi-lagi dalam keadaan yang tak menentu sekarang ni, lagilah ibu kena ambil langkah berjaga-jaga dengan mengamalkan makanan yang sihat seperti susu. Hai, saya Yati, saya adalah co-founder bagi syarikat Las Susu Kambing, dan ramai yang dah kenal Las Susu Kambing sebab kita dah 6 tahun di pasaran, dan kita ada 5 perisa: susu kambing asli, susu kambing kurma, susu kambing coklat kurma, susu kambing strawberry kurma dan juga kopi susu kambing kurma. Semuanya berasaskan susu kambing, dan mestilah saya nak tunjukkan yang best seller saja kan. Yang paling ramai orang ambil, yang best seller untuk ibu hamil adalah set Mak Buyong. Ada perisa coklat ataupun anda boleh tukar perisa kepada strawberry, dan juga yang paling top seller adalah susu kambing kurma ni. Susu kambing bila kita bancur, tekstur dia tak pekat, dan bila kita minum rasa dia light dan kurang manis. Yang penting bila masuk penghadaman kita selesa, tak sebut dan tak berangin. Di sebelah kiri saya pula adalah set sejoli yang paling ramai suami dan isteri amalkan sebagai salah satu ikhtiar untuk mendapatkan zuriat. Bagi penonton Borak Kopitiam hari ini, anda langkah kanan sebab kita ada promosi penjimatan bagi kegunaan 2 bulan. Anda pilih je mana-mana 3 kotak Las Susu Kambing, anda akan dapat penjimatan sehingga RM15 dan mendapat percuma shaker istimewa keluaran Las Susu Kambing. Berita baik kepada anda yang nak menjana pendapatan sampingan daripada rumah, Las menyediakan peluang dropship tanpa modal, tanpa pegang stok. Hanya hubungi talian yang tertera di kaca TV anda. Las Susu Kambing. Yes, 9.08 minit pagi bersama kami di Borak Kopitiam. Nak update kepada anda di mana kita ada program Amal COVID #BaikSemula, di mana kita berada di kemuncak perjuangan COVID-19. Kes pun sangat-sangat tinggi. Jadi frontliners kita memang sangat-sangat penat sekarang ini. Jadi untuk membalas jasa dan terus menyokong pengorbanan para pejuang barisan hadapan negara kita, ayo Malaysia, kita satukan jiwa untuk baik semula, di mana boleh bagi sumbangan di tabung kemanusiaan Media Prima NSTP menerusi program Amal COVID #BaikSemula. Kita nak kumpul dana untuk meringankan beban barisan hadapan negara dalam mengatasi COVID-19 ni.
ni. Jadi hulurkanlah sumbangan ikhlas anda kepada tabung kemanusiaan Media Prima NSTP di nombor akaun Maybank 5141 0532 3170. Itu nombor akaunnya. Nanti 4 September anda boleh stream live di YouTube Hot TV bermula 12 tengah malam selama 24 jam. Akan ada ramai artis-artis yang akan buat persembahan untuk sama-sama kita kumpul sumbangan program amal COVID #baik semula ni. Sama-samalah Malaysia, kita baik semula, insya-Allah. Okey, Haziq, saya ada satu soalan nak tanya awak. Apa? Awak pandai main Rubik Cube tak? Tak pandai? Tak reti. Nak pusing-pusing yang bagi maybe 3-4 color tu boleh lah dapat sama. 4 kotak tu kan. 4 je. Tapi yang lain tak boleh. Tak reti. Okey, tak apa. Mungkin boleh ambil inspirasi sedikit daripada seorang individu ni. Bukan sahaja pandai nak main Rubik Cube tu, tapi melalui Rubik Cube tu boleh hasilkan satu potret. Ya, nampak tak? Dia ada hasilkan potret Syuaib dan juga almarhumah Siti Sarah yang memang sangat-sangat hebat. Kalau kita tengok, tak tahu berapa banyak cube Rubik yang digunakan. Lebih kurang 400 400 cube Rubik yang digunakan dan dia susun cube Rubik tu untuk menjadi satu potret yang sangat-sangat cantik. Kalau tengok memang sebiji macam gambar tu. Biasa kita tengok benda ni, video-video orang luar negara je buat. Betul. Tapi di Malaysia sebenarnya, kita ada orang yang berbakat sebegini untuk buat cube Rubik yang menyerupai satu potret. Betul, Awak sangat hebatlah. Hebat ya. Sebab kalau kita tengok, untuk hasilkan satu potret lukisan pun ambil masa berhari. Kadang-kadang ada berminggu. Ini pakai Rubik Cube sahaja, ambil masa 1 hari sahaja. Tengok. Wow, sangat-sangat cantik. Ni rasanya kita akan tengok banyak lagi daripada abang ni untuk buat macam-macam potret lagi selepas ni. Rasanya. Betul sebab kan? Itu rata-rata netizen memang dah puji, dah kata nak tengok lagi. Jom. Lepas ni buat kita boleh jemput dekat Borak Kopitiam pun. Boleh buat kan? kita pula. Yes. Tak lama lagi kita cuba kontak abang tu. Tapi satu lagi kita nak ingatkan kepada anda, Sukan Paralimpik Tokyo 2020 akan bermula tidak lama lagi. Atlet negara kita dah pun berangkat pergi ke Tokyo dan tak sabar untuk beraksi mendapatkan pingat emas untuk negara kita Malaysia. Dan sudah pastinya saya rasa ramai yang bukan sahaja mendapat inspirasi, yang rasa macam semangat berkobar nak berikan sokongan kepada mereka, mungkin juga akan memberikan inspirasi kepada anak-anak mereka. Anak-anak kecil yang ada di rumah. Betul. That's why lah kejap lagi kita akan bersama dengan seorang adik ini yang bila besar nanti nak jadi atlet. Tapi sebelum tu, ini dia, kita bawakan satu VT atlet olahraga iaitu Siti Nuriyasah yang di Sukan Paralimpik Rio 2016 mendapat tempat keempat. Jom kita saksikan. Jom. Italian, kita ada Yasa. Hai. Hai. Apa khabar? Sihat ya? Baik, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yasa boleh ceritakan macam mana latihan sekarang? Sesi latihan kali ini memang sangat mencabar kerana sebab kita perlu patuh dengan SOP yang sangat ketat lah. So, saya memang tak boleh berjumpa dengan keluarga. So, kita orang start kuarantin ni daripada sebelum puasa lagi. Memang saya pun dah tak jumpa family dah selama 5 bulan. Korea saya agak bergetar sikit sebab tadi buat recovery. Dia buat rendam air saya dia jadi memang agak ketat lah sebab memang kita orang dalam ni pusat kuarantin ni memang tak boleh keluar langsung, agak mencabar. Tahu juga latihan tu yang macam mana? Adakah dan adakah nak pergi Tokyo ni kurang sikit latihan dia ke? Macam tak boleh lah terlalu lasak ke? Sekarang ni banyak pada lasak tu tak ada juga. Tapi banyak pada teknik. Lepas tu recovery tu penting supaya kita tak ada last minute ada masalah injury ke apa kan. Rehat yang cukup, jaga makan. Kalau training tu tak adalah yang ringan-ringan, tak ada. Cuma sekarang intensity tu agak high. Lepas tu dia jadi quality daripada quantity. Ada sikit tapi
nak laju. Training untuk banyak tu waktu kondisi ni sekarang sikit, tapi kena banyak improve tu je. Vidil wins it in second place as Lewanska, and in third is Muhammad Arifin, who just beat Sid. Siapa sebenarnya yang menjadi tulang belakang ataupun yang sentiasa memberi sokongan kepada Yasa? Daripada sokongan tu daripada coach-coach, pegawai MSN, ASN, serta suami dan anak saya. Tak lupa juga keluarga dan rakan-rakan yang banyak memberi kata-kata semangat. Juga kedua ibu bapa saya lah yang tak lupa untuk berikan sokongan. Yelah, sebab tak jumpa waktu lama kan, jadi emosi tu kadang-kadang tengah-tengah training dia fikir kat kampung. Jadi kat situlah family lah mainkan peranan. Betul ke ini adalah Paralimpik yang terakhir? Mungkin boleh share kenapa ini last? Kenapa nak bersara? Ya, betul. Sebab saya dah lama saya mewakili negara dari tahun 2006. Jadi lepas ni masa untuk saya berehat lah. Sebab saya pun dah berkeluarga. Jadi mungkin memang dah tiba masa saya meluahkan bersama keluarga lah. Sebab anak saya pun perlukan perhatian yang lebih untuk saya, suami dan juga keluarga lah. Sebab memang rasa macam dah lama dah. Faham. Bila COVID ni dia jadi macam bila terpisah lama tu rasa macam lama sangat. Jadi rasa dah cukup kot untuk berjauhan ni, kira macam dah tak sanggup lah. Kira memang dah confirm lah, dah pastilah ni. Ya. Adakah Yasa pembawa bendera Jala Gemilang di Tokyo nanti? Nama saya dicalonkan untuk pembawa bendera. Teruja dan dia rasa satu tanggungjawab lah. Sebab itu pilihan daripada rakyat Malaysia kan. Saya rasa bangga lah. Sebab seumur hidup saya tak pernah bawa bendera. Kali ni rasa macam satu kenangan yang manis untuk saya dan Paralimpik yang last untuk saya. Saya rasa macam terharu sangat lah sebab saya diberi peluang untuk membawa bendera. Ini satu kenangan yang saya akan ingat sampai bila-bila lah. Mungkin ada kenangan yang ingin dicipta. Mungkin sasaran pingat untuk Yasa sendiri. Sasaran bukan pingat, tapi masa untuk saya perbaiki. Sebab pesaing saya pun daripada Amerika, Ukraine, Portugal. Lepas tak lupa juga dengan tuan rumah Jepun. Sebab insyaAllah saya akan perbaiki masa saya lebih baik daripada Rio. InsyaAllah saya cuba kekalkan. Sebab sekarang masa saya, kalau dalam Asia masih saya yang pegang. Mungkin saya akan cuba kekalkan sampai bila-bila. 60 seconds flat, she's going to be just outside that. Wow. Bukan senang nak membawa nama negara ni. Mungkin harapan Yasa sendiri. Saya rasa membawa bendera, membawa nama Malaysia itu ada satu penghormatan bagi saya. Harapan saya ingin membawa pulang kejayaan yang cemerlang untuk diri saya dan negara. InsyaAllah tak ada yang mustahil. Alright, insyaAllah Afwan. Semoga dipermudahkan untuk Yasa. Semoga berjaya. Tak kisahlah ada pingat ke tak ada pingat. Dan good luck untuk semua. Thank you Yasa. Bye. Itu dah Siti Nori Yasa, Paralimpik terakhirnya, Paralimpik Tokyo 2020. Sama-sama kita doakan agar Yasa mungkin akan dapat pingat emas untuk acara yang digemarinya. Di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 ni. Sama kita doakan. Okey, macam tadi Fiona ada bagi tahu, kalau kita tengok atlet-atlet kita kan, nampak terpancar dekat muka mereka kan. Memang boleh nampak mereka memang betul-betul, okay, that's it. Saya nak dapatkan gold. Saya nak determination. Kan? Kesungguhan tu, saya rasa memang boleh membuatkan anak-anak kita yang ada dekat rumah rasa macam, satu hari nanti saya pun nak jadi macam dia lah. Bila besar nanti nak jadi atlet. Bila besar nanti nak masuk olahraga. Macam adik Ashraf kita ni, Muhammad Ashraf Aswad Nur Hilmi Hilzeri yang turut bercita-cita bila besar nanti nak jadi atlet olahraga. Assalamualaikum adik Ashraf. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ashraf bersama dengan bapanya Nur Hilmi Hilzeri Jaafar dan juga ibunya Puan Syarina Shah Banun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di bawah tu pula kita bersama dengan salah seorang yang akan mencukil bakat baru untuk dibawa ke kem kebangsaan, iaitu Encik Muhammad Irwan Halim, Ketua Jurulatih Para Olahraga Negeri Melaka. Wow. Apa khabar Encik Muhammad Irwan? Baik Cik Aziz, baik. Wah. Okey. Alhamdulillah sihat. Alright, sekarang ni kita nak tanya adik Ashraf dululah. Mana datang minat nak masuk olahraga ni Ashraf? Siapa yang suruh ni? Siapa yang cakap Ashraf masuk olahraga? Dari diri sendiri untuk masuk.
Kenapa Ashraf boleh terfikir nak jadi olahraga bila besar nanti? Minat. Untuk minat sendiri. Okey. Dalam acara olahraga, Ashraf paling suka nak masuk acara mana? Lomba lari. Lomba lari. Berapa ratus meter? 4 kilometer. Dia macam maraton lah. Oh, lari jarak jauh, Encik Elmi. Ya. Okey. Kita nak bagi tahu sikit kepada anda di mana adik Ashraf kita ni merupakan seorang anak yang istimewa, betul Encik Elmi Mungkin kita boleh cerita sikit macam mana keadaan Ashraf sekarang, apa yang dihadapi oleh Ashraf. Boleh Encik Helmi ceritakan sikit Encik Helmi? Ibu cerita pun? Okey, Ashraf Aswad ni dia sekarang ni okey, Alhamdulillah sihat. Tapi Ashraf Aswad ni jenis yang budak yang aktif. Jadi buat masa sekarang ni kita tak boleh keluar rumah. Jadi kita kena buat aktiviti di rumah lah. Bukan ke apa-apa aktiviti. Ya. Jadi bila Ashraf duduk di rumah, dia berlatih tak olahraga macam apa yang dia minat tu? Puan. Memang dia akan berlari dalam rumah, dia akan memanjat, dia akan melompat. Itu memang selalu aktiviti dia buat. Tapi kena pantau lah. Kita kena sentiasa tengok dia sebab dia ni memang sentiasa aktif. Tambah-tambah lagi musim sekarang ni dia tak boleh keluar rumah. Jadi memang kaju rendah lah rumah ni. Pening kan? Kita sentiasa kena tengok dia lah. Memang dia akan berlari, dia akan memanjat. Itu memang rutin dia daripada umur 4 tahun lagi. Yes. Encik Helmi atlet juga ke? Ya, dah dulu jadi pun jarak jauh. Oh, jarak jauh juga. 20 km. Wow, jauh 20 km Untuk dewasa kan 20 km. Ya, memang sangat jauh. Lebih maraton lah tu kan. Macam Taiping ni dulu saya memang juara Taiping. Yes. Okey, sekarang ni untuk adik Ashraf, kita ada Encik Muhammad Irwan Halim yang merupakan Ketua Jurulatih Para Olahraga Negeri Melaka. Okey, Encik Irwan. Kita nak tanya Encik Irwan mengenai kemampuan. Macam mana kita nak tahu seorang anak itu berkemampuan untuk menyertai sukan olahraga yang memang orang kata secara fokusnya dalam sukan lari lah, kepada macam mana yang adik Ashraf tadi katakan. Terima kasih Cik Aziz, terima kasih Fiona, adik Ashraf lah. Ibu asalnya. Okey, bagi saya kalau sebagai seorang guru, kita cuba yang pertama minat tu. Okey, macam adik Ashraf dia ada minat. Okey, dah minat dah good. So kita akan cuba gilap dia melalui subjek PJ lah. Kalau di peringkat sekolah, PJ dan kemahiran manipulatif bagi pendidikan khas. So kita tengok kat situ, kita cuba tengok kemahiran dia, kita cuba ajar step by step. Dan lama-lama dia dapat kuasai. Yang paling penting dia ada minat, kita bagi kemahiran, dia dapat kuasai dan kita cuba tongkir bakat dia. Cuba pergi sebaik mungkin lah, sejauh mungkin yang dia boleh pergi. Memang kalau boleh sampai ke antarabangsa, kita bawa sampai ke antarabangsa. Itu yang paling penting. Kuasai kemahiran yang kita akan ajar semasa PJ tu lah. Ini gambar yang saya buat waktu PJ lah untuk murid-murid. Kita kuasai kemahiran tu. Ini macam sukaneka kan? Ini kita buat kemahiran melompatan. Lompatan dan juga kita selitkan sedikit dari segi bola dan kita kira dia punya markah lah kat situ lah. Keseronokan murid tu mesti ada dulu. Baru nanti dia akan datang minat. Macam adik Ashraf dia dah ada minat. So kita dah ada minat, kita ada keseronokan, lama-lama dia boleh ikut latihan yang telah kita akan bagi tu. Tengoklah. Adik Ashraf. Jadi mungkin Encik Irwan boleh kongsikan bersama kami, sudah pastinya kalau nak melatih anak istimewa ni lain kan. Macam mana Encik Irwan melatih anak istimewa dalam bidang olahraga spesifik ni? Okey, untuk budak istimewa ni, dia sebenarnya dia banyak berkaitan dengan emosi dan berkaitan dengan kecacatan yang dia ada. So kita sebagai seorang guru di peringkat sekolah, kita cuba kuasai emosi dia dulu. Kena sabar, kena layan emosi dia dulu. Lepas tu cuba buat satu melalui permainan dulu. Bila permainan, barulah kita dapat tarik minat dia dan lama-lama kita cuba masuk ke dalam kemahiran latihan. Dia mula asas dulu. Lepas asas baru kita ke peringkat seterusnya dan terus bagi, lepas tu kita bagi ke pertandingan melalui sukan nikah,
sampai ke peringkat yang lebih kepada arah ke atlet lah, ke para dan sebagainya lah. Itu saya punya plan lah, saya punya bagi semua guru-guru lah. Okey, baik. Puan Sharina dan juga Encik Elmi, mungkin ada soalan yang nak ditanyakan kepada Encik Irwan. Mungkin pasal latihan untuk mereka yang join Paralimpik ke, ataupun apa yang perlu dilakukan untuk Ashraf pergi lebih jauh. Silakan, Puan Sharina, silakan. Okey, saya setuju cakap Cikgu Irwan, sebab budak-budak yang macam ni kita kena kawal emosi dia. Betul. Kita kena kawal emosi dia. Bila emosi dia stabil, baru kita boleh buat satu-satu aktiviti dengan dia. Kalau emosi dia tak stabil, memang susah lah kalau kita nak bagi satu galakan dekat anak-anak yang istimewa kan. Diorang cuba meraju. Okey, pasti kalau boleh, jelah kita nak cuba bidang olahraga ni kan. Macam mana ya kalau daripada peringkat sekolah nak ke Paralimpik, kalau boleh Ashraf ni saya, kalau boleh insya-Allah rezeki nak masukkan dia dalam Paralimpik. Cikgu Irwan boleh bantu? InsyaAllah lah di peringkat negeri, maksud saya di peringkat sekolah dulu lah. Di sekolah kita ada guru-guru PJ. Guru PJ di kalangan guru-guru pernikahan lah. Mereka lebih tahu tentang budak tu dan budak yang di kalangan budak-budak yang mereka ada. So dia akan mula mengajar melalui PJ ni. Maknanya PJ tu dia akan melalui asas dulu dan dari minat, dan penting macam Puan cakap tadi, saya cakap emosi murid-murid ni. Kalau kita dapat kawal, kita bagi dia seronok, insya-Allah dia akan ikut segala step yang kita buat. Kalau peringkat awal kita dah bagi tekanan pada dia takkan buat dah selepas tu. So kita ada masalah kat situ lah. Kita cuba cari minat dulu. Dan untuk Ashraf ni, komitmen ibu bapa lah. Sebab kita sedia maklum, kadang-kadang guru-guru hanya terdedah di peringkat bahagian KPM saja, kejohanan di peringkat KPM, daerah dan sebagainya. So guru-guru kena cari dan bersama ibu bapa mencari NGO di luar ataupun bersama Jabatan Belia Sukan atau MSN, di mana platform anak-anak ni dapat pergi lebih jauh. Jadi kita ada kategori dan ada peringkat-peringkat dia lah untuk pergi yang lebih jauh lah. Tetapi yang paling penting, semangat adik Ashraf dan anak istimewa yang lain bersama dorongan ibu bapa dan juga bantuan guru-guru, insya-Allah mereka akan pergi lebih jauh. Seperti Aisyah, Atik Romli, Ziyad dan juga Ridwan Boziah dan lain lagi atlet para yang ada sekarang ni. Baik. Alright. Jadi Encik Helmi dan juga Puan Sharina, kita harapkan agar Ashraf akan dapat melangkah pergi jauh lepas ini, bukan setakat mewakili daerah, bukan setakat wakili negeri, boleh wakil Malaysia. Boleh Ashraf? InsyaAllah. Ashraf boleh, Ashraf? Ashraf nak tanya Ashraf. Ashraf boleh tak? Ashraf boleh tak? Boleh tak? Boleh Ashraf. Sama-sama kita doakan. Boleh. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Helmi, Puan Sharina dan juga adik Ashraf dan juga Encik Irwan kita yang sudi bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Terima kasih. Jadi pastikan anda teruskan bersama kami pada minggu hadapan. Kita juga akan bawakan macam-macam perkembangan lagi kepada anda. Ya, betul. Terus support atlet Paralimpik negara kita. Mereka bukan setakat istimewa, mereka luar biasa. Betul. Support mereka untuk Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Kita jumpa lagi di Borak Kopitiam minggu hadapan. Assalamualaikum, saya Haziq Husni. Dan saya Fiona. Bye-bye. Ku mohon Tuhan beriku kesabaran menempuh hariku penuh kerinduan.